Assalamualaikum kepada semua rakan-rakan daripada Seksyen 6 dan pensyarah kita iaitu Sefidas bin Maharudin, iaitu pensyarah dari kursus pengucapan awam. Alhamdulillah, saya diberikan kesempatan sekali lagi untuk membentangkan isu semasa iaitu kes penderaan seksual kanak-kanak. Statistik dari Polis Diraja Malaysia iaitu PDRM menunjukkan sebanyak 22,234 kes penderaan seksual kanak-kanak yang telah direkodkan dari tahun 2010 hingga Mei 2017. Jumlah tersebut mewakili 4 kategori iaitu pukul, cabul, kes sumbah maram dan anak menikah. Walau bagaimanapun, kes penderaan seksual memberi kesan yang amat mendalam kepada individu yang terlibat dalam kes penderaan seksual kanak-kanak. Saya harap kerajaan dan masyarakat dapat menyelesaikan kes penderaan seksual kanak-kanak dengan lebih baik. Seterusnya, apakah faktor yang menyebabkan mereka melakukan sedemikian rupa? Oleh itu, saya memberikan kepada panel seterusnya untuk membahaskan faktor-faktor tersebut. Silakan. Faktor yang berlaku kes penderaan kanak-kanak ini antaranya ialah tekanan bagi kedua ibu bapa yang bekerja serta beban kerja bagi mereka. Masalah dan tekanan di tempat kerja dibawa balik ke rumah dan mereka melepaskan tekanan tersebut kepada kanak-kanak yang tidak berdosa. Tabiat anak-anak yang masih kecil memang suka merengek kerana mereka memerlukan perhatian daripada ibu bapa. Tindakan ibu bapa yang melepaskan geram dan tindakan mereka kepada kanak-kanak adalah merupakan satu tindakan yang tidak masuk akal. Ibu bapa yang tidak berfikiran matang mungkin akan memukul, menerajang, mencucuk, kutung rokok dan sebagainya. Seterusnya, apakah kesam yang dihadapi oleh mangsa dera seksual kanak-kanak? Oleh itu, saya memberikan panel yang seterusnya untuk membahaskan kesan yang dialami oleh mangsa tersebut. Dipersilakan. Terima kasih kepada panel pertama. Seterusnya, saya ingin mengulas kesan-kesan penderaan seksual terhadap kanak-kanak. Penderaan seksual boleh meninggalkan kesukaran menjalinkan hubungan yang sangat rapat dan stabil pada peringkat hidup yang kemudian. Kanak-kanak yang menjadi mangsa penderaan seksual boleh menjadi hamil dan mendapat penyakit kelamin seperti penyakit HIV. Antara akibat jangka panjang penderaan seksual ialah tanggapan kronik oleh mangsa bahawa dirinya sendiri melakukan perbuatan yang membinasakan dirinya sendiri, dan seterusnya harga diri yang rendah. Kajian selidik peringkat antarabangsa menunjukkan bahawa penderaan seksual yang berlaku berulang kali akan menyebabkan perubahan fizikal yang boleh menyebabkan perubahannya akhirnya mengakibatkan salah guna dadah dan arak pada peringkat hidup yang akan datang. Seterusnya, penderaan seksual kanak-kanak dapat menyebabkan masa itu trauma, mimpi ngeri dan menjadi perangai yang sangat agresif. Oleh itu, kita haruslah mencegah daripada diperlakukan sebegitu. Kanak-kanak yang menjadi mangsa ini amatlah bersimpati terhadap mereka kerana kecil-kecil lagi mereka sudah menjadi mangsa penderaan seksual pada masa sekarang. Oleh yang demikian, kita haruslah mencegah perbuatan tersebut dan melakukan laporan kepada polis terhadap kes yang menjadi penderaan seksual kanak-kanak. Okey, sekian, terima kasih daripada saya, Afrina. Seterusnya saya tujukan kepada panel seterusnya. Justru itu mereka sukar untuk melupakan terus peristiwa pahit yang menjadi titik-titik hitam dalam lubuk hati. Bagi menghilangkan perasaan yang berkecamukan itu,
Sesetengah ada yang mengambil jalan mudah seperti melibatkan diri dalam penyalahgunaan dadah atau mencederakan diri sendiri. Masa penderaan seksual dilakukan seandainya ada penyakit seperti boleh rawatan dengan menggunakan Kesimpulannya, jenayah penderaan seksual terhadap kanak-kanak perlu dibanteras dengan berkesan. Kerjasama daripada semua pihak amat penting untuk membendung gejala ini daripada berleluasa. Ibu bapa janganlah bersikap bengis terhadap anak-anak. Sebaliknya, pupuklah semangat ini menjadikan Sehubungan dengan itu, isu ini perlu ditangani segera. Masa perlu dikenal pasti dan diberi rawatan sesuai supaya trauma dialami masa tidak berpanjangan hingga mengganggu kefungsian hidup. Sebagai pendidik yang bersama-sama para pelajar hampir 30 hingga 40 jam seminggu, tugas mereka sangat penting. Proses mengenal pasti masa di dalam kelas melalui beberapa indikator tingkah laku yang ditunjukkan masa dapat membantu proses rawatan dan bantuan segera. Hanya pengenal pasti yang segera dan tindakan drastik yang berkesan mampu membantu sumber manusia pulih sedia kala. Akhir sekali, penderaan kanak-kanak merupakan perbuatan yang sangat keji yang dilarang keras oleh setiap agama. Hal ini kerana perbuatan sebegitu seolah-olah bertujuan untuk mentanamkan atau mensalahkan aset penting negara pada masa akan datang dan memusnahkan keturunan kita sesama sendiri. Ingatlah, anak-anak itu merupakan amanah Allah yang sangat suci dan bersih. Oleh itu, ia telah menjadi tanggungjawab kita untuk membentuknya menjadi seorang yang baik, beradab atau sebaliknya. Jadi, sayangilah anak-anak dan sentiasa menjauhi kes penderaan kanak-kanak. Selain itu, semua pihak seperti ibu bapa, guru-guru, kerajaan serta masyarakat juga perlulah bertanggungjawab dalam menyelesaikan masalah ini. Akhir kata, sesungguhnya segala yang baik itu datang dari Allah. Segala kelemahan datang dari diri saya sendiri. Sekian, terima kasih.